Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin al-mudillin. Allahumma amin. Malam ni kita mari tazkirah satu masalah sambung semalam dah. Boleh tu nak ada tiap-tiap malam, pukul 9 malam dah. Kita mari tazkirah sebelum tidur, kerana sebelum tidur saat itu membuatkan kita ingat lama. Supaya dulu duk ayat bari kita dah, bari mokne dah. Ingat sepala ni. Itu kelebihan sebelum tidur. Semalam kita bicara masalahnya orang yang berjaya saat itu sikit sangat, 2%. Dalam perniagaan, dalam buat syarikat besar-besar. Kita kaji tengok dalam kampung ke halaman kita saat itu, berapa orang yang berjaya. Dalam ampun kita, dalam cawak kita, dalam negara kita dah. Sikit sangat orang berjaya. Lepas itu kita nak boleh masuk dalam 2% dia lagu mana? Cara nak boleh masuk dalam 2% kan itu. Masuk dalam kalangan kata kita orang berjaya. Berjaya di sini, berjaya kita, berjaya di dunia dan akhirat. Itu dimaksudkan berjaya orang soleh. Berjaya atas dunia saja tak muh dah. Kerana dunia sana itu tempat berhenti sementara, berhenti teduh saja, lalu jalan saja. Tapi tempat kekal sana itu di akhirat. Lalu itulah maknanya semalam saya dah baca dah setengah daripada ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang berjaya saat itu ada dua sifat pada dia. Yang pertamanya, dia tidur sikit waktu malam. Sikit dia tidur. Sikit. Lepas tu di waktu subuh pula, di waktu sebelum subuh saat itu, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu tahajud sebelum subuh saat itu, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ayat dah kisah-kisah dan kejayaan orang saat itu. Tapi malam ini kita nak bicara masalahnya, berasa berat tak kita? Kita tanya diri kita, berasa berat tak? Nah, kalaulah kita saat itu nak bangun tahajud tu, berasa berat sekali. Ini kata masuk dah sedikit orang berjaya, berasa berat sekali nak bangun sembahyang tahajud, nak bangun istighfar, nak berdoa di waktu selesai saat itu. Pukul 3.30 ke, pukul 4 ke, pukul 3 seberat. Tapi bagi orang yang iman kuat, bagi orang yang tidak ada dosa, bagi orang yang tidak ada syaitan dan qarinah dan ammaratus su', ringan saja. Ini bagi mereka ni ringan saja untuk nak bangun tahajud. Amalan soleh yang ada pada dia, amalan soleh. Amalan yang soleh saat itu boleh menolongkan dia. Lagi mana amalan soleh? Seperti semaya kita. Semaya kita amalan soleh dah. Amalan yang diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya tak terima tu tak jadi. Nak amalan soleh saat ini kena pada hukum syarak, kena dengan rukun syarat dia dan diterimakan oleh Allah, ikhlas kepada Allah. Tuhan terima amalan kita. Apabila Tuhan terima semaya kita saat itu, semaya itulah dapat mencegahkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya boleh mencegahkan diri kita daripada fahsya' wal munkar. Kita tak kena tuah panggil. Tak kena bersungguh. Kerana benda ni tolong kita. Amalan soleh kita saat itu, zikir yang soleh,
doa yang soleh, semaya yang soleh, puasa yang soleh, sedekah yang soleh, perkataan kita pun yang soleh, nasihat kita yang soleh, terima oleh kesan itu. Perkara ni boleh menolongkan kita untuk menguatkan iman kita, untuk membersihkan diri kita, untuk mencegahkan kita daripada amal tersuk, daripada syaitan, daripada fahsyat wal munkar. Ini perlu kita, kalau kita nak buat amalan saat itu, kena amalan yang soleh, yang diterimakan oleh Allah SWT. Nak dikatakan amalan yang soleh saat itu, kena dengan rukun syarat dia, sahbata dia, ikhlas kepada Allah SWT. Amalan yang tak soleh tak ada. Seperti kita nak buat amalan yang baik, nak buat haji kita. Rukun Islam kita nak haji. Haji kita lagi niat molek, ikhlas dah nak haji. Tapi duit yang kita nak pergi buat haji sana itu duit yang kena pada hukum syarak ke tak? Ada duit haram masuk ke tak? Kalau ada duit haram masuk, haji kita tak dinamakan amalan yang soleh. Walaupun kita niat ikhlas kepada Allah SWT. Kita nak buat haji tadi, kita niat ikhlas dah kepada Allah SWT. Tapi duit yang kita buat haji itu duit haram, maka tak dinamakan amalan soleh juga. Duit tu pula duit sah pada hukum syarak dah. Tapi niat kita pula tak molek dah. Kena buat haji ni kata aku kaya atau ada masalah apa ke Mekah ke perniagaan kita ke atau tu ini ke tak ikhlas kepada Allah SWT, tak dinamakan amalan soleh juga. Duit tu duit molek, tapi niat kita tak ikhlas, tak dinamakan amalan soleh juga. Dengan sebab tu nak dinamakan amalan soleh saat itu kena pada rukun syarat dia dan ikhlas kepada Allah SWT, barulah dinamakan amalan yang soleh, amalan yang diterimakan oleh Allah SWT. Maka amalan yang soleh kita itulah boleh menolongkan kita daripada al-fahsya wal munkar, daripada benda yang jahat, benda yang karuk maruk. Ini perlu kita beramal saat itu dengan beribadat dengan kena pada hukum syarak. Dan ibadat kita pula ibadat yang soleh. Semaya kita soleh, doa kita soleh, zikir kita soleh, check up kita soleh, barulah kita saat itu nak buat kerja pun tak kena bertuah panggil. Tamandai itu saja. Siapa masa apa bangun yang mudah-mudah. Anak kepada amalan soleh. Mari kita dengar satu ayat daripada ayat Quran. Wallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjihad di sisi kami. Berjihad ni, kelima jihad ni luah. Panggil mujahadah di sisi kami. Tapi di mujahadah di sisi kami. Lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan beri jalan yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Tuhan saat itu berserta dengan orang yang bagus dan orang yang buat baik. Orang bagus, orang yang baik. Itu. Ini maknanya kita saat itu perlu kepada mujahadah. Nak berjaya satu perkara perlunya mujahadah. Apabila kita mujahadah, siapa mujahadah kita jadi kaji dekat apa, dan kita dapat betulkan segala amalan kita tu amalan yang soleh. Amalan yang soleh itulah boleh membawa kita, boleh menahan kita daripada fahsyat wal munkar. Itu cara. Kalau amalan soleh tak ada, kita berat kali nak bangun semaya subuh pun berat, jangan kata tahajud, memang subuh pun berat. Dan subuh pun kena qada sokmong. Kerana amalan kita sana tak ada soleh, tidak boleh menolongkan kita. Ini kita berhajat kepada amalan yang soleh. Apabila ada amalan soleh dari diri kita, dari jiwa kita, segala-galanya boleh menolong. Bahasa ringih dah. Nak buat apa tak kena bertuah. Ini nak masa siapa nak bayar Zohor supaya mana ni pergi Zohor. Belum ada bayar dah, tak sapat sikit. Itu amalan soleh yang ada pada diri kita. Tanda-tanda kata amalan soleh yang ada di kita. Ya suruh kita buat baik semata. Tapi kalau tak ada amalan soleh, syaitan marah dah. Kalau nanti bayar dulu. Baru bayar sudah. Kalau nanti kau mak dulu.
Mau galih dengan hatu. Ini tanda kata kita tidak ada amalan soleh dari jiwa kita. Bermujahadah. Bermujahadah saat itu. Mujahadah nafsi saat itu yang Nabi kata jihadul akbar. Jihad yang paling besar sekali. Kerana panggil seteru dalam kain selimut kita, tubuh pada kita. Kita duduk takati kita pergi jamai kita duduk dapur, pergi dapur. Itu nafsi kita. Bila nafsi kita ni terkandung pula amal tusuk. Hak suruh jahat. Suruh buat jahat. Semata-mata suruh buat jahat. Tak ada suruh buat molek benda ni. Amal tusuk. Nafsi lawamah balik-balik sekali buat molek, sekali buat jahat, sekali buat molek, sekali buat jahat. Ada juga pasal tu. Nafsi kita ni. Nafsi mutmainnah tak apalah, itu baik. Kita nak nafsi mutmainnah, tapi nafsi kita ni tu ya ada nafsi amal tusuk, nafsi lawamah, pada syahwat. Syahwat saat ni tu, syahwat tu molek. Tapi kalau kita guna tak kena cara, tak molek. Syahwat tu baik. Dengan kita ada anak, syahwat. Kita ada isteri pun, syahwat. Kita ada suami pun dengan syahwat. Tapi kalau kita guna jalan tak molek. Ini buat kita, Tuhan murka pada kita. Lepas tu syaitan yang berlari dalam daging darah kita. Syaitan ni bahaya sekali. Lepas tu korinah syaitan. Dia ada beza korinah, setiap orang ada korinah syaitan. Siapa Nabi kita pun ada juga korinah syaitan. Tapi ada di Nabi kita aslama atau aslamu. Dua tu lama tu. Ini benda yang haru tu pada kita. Kalau tak ada benda ni, alhamdulillah kita ringin tubuh kita. Amal tusu, lawamah, syahwat, syaitan dan korinah. Lepas tu dia hipung pula dosa pula. Dosa ni berat seperti batu dah. Berat seperti batu dah. Kita nak bangun semaya subuh pun jangan kata tahajud, subuh pun tak boleh bangun dah. Ni cara-cara yang kita, cara-cara kita nak nak berlawan saat itu kena mujahadah dengan diri kita. Yang Nabi kata akbar jihad. Akbar jihad dengan nafsi kita, dengan diri kita, kerana dia duduk lekas selimut kita, dia duduk tempat tidur kita, duduk mana-mana dia bersekatan kita daripada amal tusuk, nafsi lawamah, syahwat, syaitan dan korinah sekali semua duduk kali kita semua. Kalau tak ada amalan soleh tu, benda ni masuk campur karut. Ni haruh dah. Kalau amalan soleh yang ada pada kita, benda ni karut tak boleh. Amalan soleh kita ni dapat mencegahkan benda ni. Dengan sebab tu kita kena tanam dalam jiwa kita, kena isi dalam jiwa kita, dalam nafsi kita, daripada kita amalan yang soleh. Amalan yang diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada amalan yang soleh, kita naik martabat kata jadi orang takwa. Apabila takwa saat itu benda-benda paling muka ni kau tak boleh. Kau tak boleh. Ni kita perlu kepada amalan yang soleh. Terus amalan soleh kita perlu. Selepas tu kita nak bangun tidur saat itu. Nak boleh bangun tahajud sana buat lagu mana? Nak boleh bangun tahajud sana buat lagu mana dah? Yang pertamanya yang boleh menolongkan kita daripada mudah bangun sembahyang tahajud, kita kena baca apa? Azkar belum tidur. Hak Nabi ajar. Azkar belum tidur daripada ayat kursi. Jaga kita daripada syaitan dan karut marut. Ayat kursi saat itu. Sebesar ayat. Lepas tu Amanur Rasul akhir suratul Baqarah. Dua ayat daripada akhir suratul Baqarah. Amanur Rasul lima unzila ilaihi min rabbihim sampai akhir tu. Nabi kata kafatah mana memada pada atas kamu. Kalau membaca dua ayat tu memada atas kamu daripada benda yang karut marut. Lepas tu tiga kul tu memada segala karut marut juga dah. Lepas tu banyak pada istighfar. Kerana istighfar tu belum pada kita tidur sana, kita suci tu pada kita, menyuci tubuh pada kita daripada segala dosa-dosa. Dosa kita duk tengah hari kita dengar demo mengupak, kita dengar benda tak molek, kita duk mengupak kepada orang, kita duk lihat benda tak molek saat itu, kita tidur saat itu dengan tubuh yang bersih. Baru tidur, kita tidur panggil tidur leno, tidur panggil lap senit, panggil tidur dengan sepenuh dah. Kita tak ada dosa. Bangun pun mudah. Lepas tu pula baca banyak
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini boleh menolong kita dalam ibadat. Tidak ada kekuatan bagi aku melainkan dengan Allah untuk bangun tahajud. Itu la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kerana la haula wala quwata illa billah saat itu supaya tahu rebel, kita jawab rebel itu. Hanya solat, hanya falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan aku nak semaya ini mereka dengan kuasa Allah, dengan kudrat Allah, dengan kekuatan Allah. Boleh aku pergi semaya. Dengan hidayah daripada Allah. Itu kena. Lepas tu lagi perlu yang kita jauhnya sebelum nak tidur saat itu kita ambil masa atau setengah jam atau sejam saat itu jangan tengok semua sekali telefon tangan. Kerana telefon tangan saat itu melemahkan akal fikir kita, melemahkan hati kita, melemahkan jiwa kita. Ini ulama telah kaji dah. Bahawa kalau kita tengok telefon belum tidur saat itu, melemahkan akal fikir kita, melemahkan jiwa kita. Buat kita lemah. Duk kena, tengok duk perhati, tengok benda tak molek, hati kita berasa tak molek. Tengok benda molek, hati kita sukaria. Ini maknanya berkeratung diri kita saat itu, benda molek atau benda tak molek. Apa yang ada dalam rasa mata kita. Habis itulah sebelum tidur sana kita baca azkar, banyak kata istighfar, banyak kata la haula wala quwata illa billahil azim. Itu wasiat daripada nenek kita Nabi Ibrahim lagi dah. Semasa Nabi Isra wa Mi'raj saat itu. Justru kita baca la haula wala quwata illa billah. Wiras, panggil Rasul Jannah. Untuk menolongkan kita supaya kita saat itu mudah bangun tidur. Manusia kita, kaedah manusia saat itu panggil kaedah manusia saat itu ada 2-3 gulung. 2-3 gulung ni. Gulung yang berjaya. Gulung yang manakah? Gulung yang berjaya saat ni. Gulung yang benar. Kalau orang bergocoh, orang berlawan saat ni tu nak muai kita atau nak muai ataupun orang main bola saat ni dia boleh batal perak saat itu. Kita terbanding kata nak muai lah kita mudah. Dia boleh batal perak dia saat itu. Kerana dia hati lawan. Dengan seteru dia. Dia bergocoh, rebah je bangun. Apa dia benar. Itu segulungan daripada manusia. Manusia sedikit ni, manusia benar sedikit ni, manusia panggil roh dia tu ada roh kifah. Bahasa Arab kata kifah. Kifah saat itu maknanya lawan. Asrar, lawan semua. Ya, asrar saat itu jiwa dia tidak kalah. Jiwa lawan semua. Orang pasal ni orang benar. Nak mahu pasal ni dia boleh batal perak. Boleh batal perak. Kita nak jadi orang pasal ni, kita kena lawan dengan apa ilmu kata tadi, dengan amal tu su, nafsul lawamah, dengan apa dengan syahwat, tak molek saat itu, dengan syaitan, dengan koordinasi kita lawan benda ni. Kalau kita benar dengan mana ni, alhamdulillah. Kita dapat iman sempurna. Kita dapat mentabak orang takwa lah. Kita nak mentabak ni. Ada segulungan daripada manusia saat itu apabila temu dengan panah dia berhenti. Ni kebanyakan. Tak lagi temu masalah ni nak tak boleh dah. Orang ni tak berjaya. Orang ni tak boleh batal perak. Orang ni tak boleh syurga. Balasan Allah daripada Allah di akhirat esok. Tapi orang yang pertama tadi kalau lawan segala panah, dia lawan segala larangan, hak Tuhan larang, hak suruh dia buat, hak Tuhan larang, Nabi larang dia berhenti, Allah Tuhan suruh dan Nabi suruh dia buat. Orang ni orang boleh batal perak, orang ni boleh lawan dia segah. Orang yang berhenti dengan tak lawan dengan hak Tuhan suruh, hak Nabi suruh, hak Tuhan larang, Nabi larang ni, orang ni tak boleh batal perak. Tak akan boleh serga. Ini satu gulungan. Satu gulungan lagi, apabila temu pula dia lari. Ini berarti cekong dia saja ya. Dia lari langsung. Paling belakang lari lah dah temu panah. Ini satu gulungan manusia. Kita nak jadi gulungan mana, kita pilih. Kita pilih diri kita sendiri, tanya diri kita sendiri. Gulungan yang terakhir pula, gulungan panggil orang nak koncia nanti cia orang, nanti tengok orang.
Ada bocah tu dekat state tu dia boleh hati perak, dia boleh duit, tapi koncia ni dia tak ada gapo, dia rugi, semata-mata rugi ya. Sewelah lagi duk tengok demo dah. Habis minyak kereta lagi duk kita tengok demo dah. Tengok demo, kalau demo tak benih dia suka hati. Kalau kalah dia rasa sedih hati. Ni koncia. Mana kita nak kita pilih. Kita nak tahap nombor satu tu. Orang pasal lawai, kita kena lawai dengan dengan nafsi kita amal tu su, kena lawai dengan nafsi lawamah, kena lawai dengan syahwat yang jahat, kena lawai dengan syaitan, kena lawai dengan qarinah syaitan. Barulah kita sentuh jadi orang falah, orang jaya, berjaya di dunia dan akhirat. Itulah mana cara-cara yang kita nak pada kejayaan saat ni tu, kita kena lawai. Cuba tengok orang dapat peringkat di atas dunia ni tu. Orang nak jadi Tok Nebel ke, nak jadi Tok Kemenang ke, nak jadi apa-apa ke, naik apa-apa ke, jadi apa segala peringkat atas dunia ni, dia lawan dengan penhal, lawan sampai dia boleh. Demikian juga kita Islam saat ni tu kena lawan dengan benda ni. Barulah kita dapat iman yang sempurna, dapat martabat takwa, dapat syurga di esok hari, di akhirat hari. Inilah orang berjaya. Maknanya orang berjaya saat itu orang yang lawan. Hati dia saat itu lawan, hati dia israr ni mana tak putus-putus nak lawan dengan penhal. Kerana hidup manusia ni fi kabat, duduk dalam masalah semua. Duduk dalam masalah semua, tapi kita minta jauh daripada Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta jauh daripada seteru, minta jauh daripada fitnah, minta jauh daripada bala. Insya-Allah dengan amal yang soleh kita, dengan doa yang soleh kita, Tuhan akan jauh segala-gala tu. Maknanya boleh Tuhan jauh ni kita hidup dengan senang. Kita tak kena berlawan teruk. Ini yang mana kita berkandak lani ni, kandak kata kalaulah kita nak masuk, nak jadi orang yang berjaya, termasuk dari 2% di atas dunia saat ni tu, kena mujahadah, kena hati lawan, nak tasu, kena lawan dengan amal tusu, kena lawan dengan nafsil lawamah, kena lawan dengan syahwat yang jahat, kena lawan dengan syaitan, kena lawan dengan qarinah syaitan. 5 perkara ni lah. Lepas tu kita isi masuk amalan solehan. Amalan yang soleh. Amalan yang soleh ni yang boleh menolongkan kita segala-galanya. Amalan soleh ni dapat tanha anil fahsya wal munkar. Mana kita nak negakkan amalan yang baik saat itu tidak payah, tidak kena bertuah, kerana amalan soleh ni boleh menolongkan kita. Lepas tu kita pilih nak jadi orang mana, 3-4 golongan tadi yang saya ayat ni, kita pilih kata nak jadi orang pasal nak tosu, kerana nak tosu ni orang berjaya. Lepas tu akal fikiran kita pula ia ada 2 belah. Akal fikiran kita tanya akal fikiran kita pula. Pergi pada akal fikiran kita, ia ada 2 belah. Belik kanan, belik kiri kita. Belik kanan ni belik benar kita kata dah. Kita buat ke cara hal benar ni. Ke cara lagu mana? Kita kata, aku buat insya-Allah berjaya. Aku buat insya-Allah berjaya. Apabila kita buat ke cara hal benar saat itu, dia kira hal benar mata. Dia kira Allah salib benar semata. Tak ada kira Allah salib kalah. Ini akal kita, tabiat akal kita. Kalaulah kita buat kira hal kiri, hal kalah ni. Oh, tak sawak, tak berjaya. Dia mau tu buat dah tak berjaya. Dia mau ni buat dah tak berjaya. Hanya akal kita ada 2 belah. Kita kira buat kira cara, sebelah balik benar. Balik benar ni dia cari alasan nak benar mata. Aku buat cara benar, aku buat cara berjaya, aku buat cara berjayalah dalam penegak aku, berjayalah dalam kebunku, berjayalah dalam ibadat aku. Dia kira benar mata, alasan dia benar mata. Kalau kita duk kira lek kiri lek kalah ni, dia tak sawak kalah. Kalau buat tak berjaya, benar banyak.
Dia untuk buat dah tak berjaya, dia buat dah tak berjaya. Ha ni kalau kita buat kira akal kira sulit kalah, dia dah kalah semata. Kalau kita buat kira oleh akal kira kita benar, dia dah benar semata. Demikian juga kita berkawal, kalau kita berkawal pasal orang tak berjaya kata. Demoni ni pelawak aja dia kerja apa tak berjaya semua. Kita duk kawal dia sampai kita habis semangat nak kerja. Mun tak sawak kan. Dia untuk buat dah tak berjaya. Dia saat dia saat itu dia tak berjaya semua. Kalau kita kawal dia berjaya, dia buat wampen dia kita yang gini membuatlah berjaya. Caranya lagu ni. Itu kaedah berjaya. Dia duk benar semua berjaya. Dengan sebab tu kalau kita nak kejayaan, kita kena jadi nak tasu lawan dengan 5 perkara tadi, dengan apa, dengan bermujahadah dengan nafsi kita amal tusu, bermujahadah dengan nafsi lawamah, bermujahadah dengan syahwat yang jahat, bermujahadah dengan syaitan, bermujahadah dengan korinah syaitan. Itu yang pertama. Dan lepas tu pula kita jadi nak tasu. Selepas tu pula nak tasu kita lawan semua. Lawan dengan segala panah. Mari panah apa kita lawan. Mari panah apa kita lawan. Penolong kita Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kita duduk berserta dengan Allah dan Rasul. Berdoa dengan Allah. Berdoa dengan Allah. Selawat kepada Nabi. Minta keberkatan selawat Nabi. Minta berjaya segala pekerjaan aku. Lepas tu guna akal fikir kita sebelum benar. Kita guna kawan kita habis kerja berjaya dah. Najah dah. Barulah kita jaya daripada kita. Kita jangan buat kira akal fikir kita kalah. Kita jangan duk berkawan dengan orang pasal kerja tak berjaya, dia buat kita habis semangat. Buat kita habis semangat. Itulah kalau kita mau kejayaan, kita buat amalan yang soleh. Buat amalan yang soleh boleh menolong kita. Nah, lepas tu kita berdapin diri dengan Allah dan Rasul. Mana kita duduk dengan Allah dan Rasul. Kita berzikir, beristighfar, berdoa, berselawat kepada Nabi. Itu mana Allah dan Rasul. Duduk Allah dan Rasul dah. Selepas tu pula kita berlawan mujahadah dengan benda-benda ni. Kita beramalan yang soleh boleh menolongkan kita. Guna akal fikir kita sebalik kanan, sebalik benar ni. Guna akal kita hak samrik dah. Barulah kita berjaya, termasuk dia kata kita berjaya. Itulah sedikit sebanyak pada malam ini dah sebagai nasihat sebelum tidur. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.